Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada murid-murid 4 Bestari dan 4 Wawasan hari ini 19 Ogos 2021, hari Khamis. Pagi ini kita ada 3 waktu matematik iaitu 7.30 pagi hingga 9 pagi. 1 jam 30 minit. Dan kita akan mulakan aktiviti kita pada pagi ini iaitu ujian topikal bab 7. Kali kedua. Ini kali kedua. Jadi murid-murid dikehendaki menjawab soalan sama ada awak jawab dalam buku latihan. Saya rasa buku latihan lebih sesuai. Kemudian anda tidak perlu saling soalan kalau anda rasa awak tidak sempat. Tapi awak kena saling rajah. Rajah itu kena saling. Di sini ada 2 soalan. Ada 2 soalan. 2 soalan yang berbeza. Okey, ini soalan 1. Tadi yang sudah masuk itu sudah mula jawab lah. Jadi saya akan bagi lagi 1-2 minit. Lepas itu saya akan beralih ke soalan seterusnya. Okey, so jawab dengan teliti. Lepas siap ini terus ambil gambar, terus hantar. Hantar ke dalam grup Telegram. Jangan hantar peribadi kepada saya. Sebab kalau kita sekaligus hantar, boleh hantar dalam grup masing-masing. Boleh hantar dalam grup masing-masing. Ambil gambar terus hantar dulu. Perbincangan kita pada pagi ini nanti itu hantar lagi kemudian. Hantar lagi kemudian. Tapi siap ini hantar terus. Siap terus hantar. Ada 2 soalan. Okey, ada 2 soalan. Ataupun kalau you nak hantar secara peribadi kepada saya, is okay lah. Tidak ada masalah. Boleh juga lah. Tidak ada masalah. Yang janji awak hantar. Saya sudah kata, saya tak kira lah awak jawab, boleh jawab sikit ke, setengah ke, semua ke, tak boleh jawab langsung ke, please. Jawab juga. At least awak lukis gambar raja itu, kalau betul-betul semua tak tahu, hantar saja jugalah. Ambil gambar kosong, hantar. Okey? At least ada gambar raja itulah. Jangan tak hantar, jangan tak hantar. Okey, jadi kepada pelajar yang ada left tadi kena masuk semula, masuk semula. Ataupun kalau pelajar yang di sini nanti kalau awak terleft, awak kena masuk semula kalau dia punya line terputus-putus. Okey. Kemudian okey, kita sekejap. Okey, sudah, kita boleh beralih. Okey, soalan 1. Raja menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 40 saat. Okey, ini soalan dia. And then sampai C lah sekarang, tadi tak nampak C kan. Okey, sekarang ABC semua boleh nampak sudah. Soalan ini 6 markah. Soalan ini 6 markah, so sila jawab. Sekarang. Okey, kepada pelajar yang mungkin rasa paparan saya ini kurang jelas, saya pun ada snapshot soalan ini dan hantar ke dalam grup masing-masing. Anda boleh rujuk di sana. Kalau anda rasa paparan saya di sini kurang terang, anda boleh
tengok you punya handphone grup awak itu. Ada saya sendkan screenshot kepada soalan satu ini. Saya tengok ada tak? Ya ada. Okey. Okey, cuba jawab. So A itu senanglah, nyatakan tempoh masa iaitu berapa lama lah. Zara itu bergerak dengan laju seragam, sangat senang. B, hitung kadar. Apa maksud kadar? 12 saat terakhir, perkataan terakhir. Lepas itu hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui ialah 500 meter dalam 40 saat. Kalau dalam 40 saat itu maksudnya keseluruhan. So 500 meter. So rasa itu senang lah. Awak boleh cuba. Okey. Kalau sudah, tolong maklumkan cikgu awak sudah. Supaya saya tahu awak sudah lah dan kita boleh beralih ke soalan yang kedua. Kalau sudah, beritahu sudah lah. Kalau majoriti sudah, saya akan bergerak ke soalan yang seterusnya. Okey. Adakah anda sudah? Ada sesiapa boleh jawab saya? Dah, Nashita? Nashita. Sebelum okey. Jennifer? Jennifer Arisha? Stewart? Diorang ada jawab Kena jawab Ya. Belum maksud saya kena jawab lah. Terutamanya yang siapa itu? Empat wawasan Abang Hafizi, IC, Alia, Elysia, Jerome,
Michelle, Nisterina, No Zuzila Abu, No Aliana, No Aliana, lepas itu ialah siapa ini, Suzia binti Abu Bakar, No Irfan. Ini 4 wawasan yang ada hadiah. Vanessa E, ini yang ada hadiah. So sila jawab, mesti jawablah. Okay. Kemudian untuk 4 bestari yang ada hadiah pada pagi ini, jawab Davian, Elvina, Fiona, Florence Normi, Gracie, Irene, Jennifer Erisha, Jessica, Muhammad Daniel, Nashita, lepas itu ialah Nazim, Nozrina, No Mirza, No Hayati, No Hidayah, Pauline, Shaleha, Stewart, Tracy, Vanessa, Lester dan Muhammad Al-Mukris. Okay. Right. Jadi kepada pelajar yang baru masuk, kalau anda tidak sempat, awak boleh rujuk kepada grup masing-masing. Saya ada hantar snapshot, screenshot untuk soalan ini ke dalam grup kelas anda. Kalau anda tak sempat lepas ini sebab saya nak beralih ke soalan nombor 2 sudah. Okay, so bahagian A cari tempoh masa, bahagian B cari keturunan kadar, bahagian C cari gunakan konsep luas di bawah graf. Untuk cari V kita di sini ada bentuk trapezium, bentuk segi 4, bentuk segi 3. Okay, saya harap awak faham maksud saya. Okay, kita pergi ke soalan nombor 2. Boleh Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okay, mana dia? Sekejap. Okay, ini dia. Okay, so soalan nombor 2, muka surat 2. Ya, ini dia. Okay, soalan nombor 2. Dia ada sampai D lah. A, B, C, D ya. Jumlah dia 6 markah juga. Okay, Raja menunjukkan graf jarak masa bagi Umar, Jason, Martin dalam larian 100 meter. So kalau kita tengok graf ini adalah graf jarak dalam meter, masa dalam saat. Ini larian 100 meter. Larian 100 meter. Okey, jarak dengan masa telah ditunjukkan. Okey, dan dia tanya siapa yang memenangi perlumbaan itu. So you kena tengoklah OPQR, petunjuk di sini awak kena tengok OPQR punya garis itu ialah larian untuk Umar, OM larian untuk Martin dan OKL larian untuk Jason. Tengok betul-betul siapa menang. Berikan nama yang menang itu. Apa maksud menang? Maksud menang di sini dia mesti menghabiskan larian 100 meter kan? Itu satu. Yang kedua, dalam masa yang paling cepat. Masa paling pantas. Itulah dikira menang kan? Okay, lepas itu B, semasa perlumbaan Umar tergelincir dan terjatuh. Selepas itu dia meneruskan larian, nyatakan tempoh masa dia meneruskan larian. Itu awak tengoklah apa maksud dia meneruskan larian. Martin, OM.
Mana dia OM? Umar, ya, Umar ialah OPQR. Dia jatuh, and then dia lari lagi. Nyatakan tempo masa. Kemudian C ialah semasa perlumbaan Jason tercedera dan dia berhenti. Bila dia berhenti. Kalau kita tengok Jason ialah OKL kan, garis OKL. OKL, you tengoklah sampai K dia sudah cedera, dia berhentilah. So, berapa jarak daripada penamat? Kira senang saja soalan ini ya. Kemudian D ialah hitung laju purata untuk Umar. Umar punya larian ialah OPQR kan. So, laju purata ialah jumlah di sini. Ada tiga soalan, tiga orang di sini ya. Oh, besar sikit. Okey, sekejap . Boleh. Hmm, soalan itu. Hmm. Sekejap lagi saya bagi soalan sebab ada minta nak besarkan . Okey. Okey, soalan gambar raja sudah. Saya akan pergi ke soalan dia sekarang . Saya tarik ke bawah. Ini soalan dia ABCD ya. Harap semua boleh nampak dengan jelas. Saya bagi 5 minit lagi, kemudian kita akan mula pembelajaran hari ini ya. Kita akan mula pembelajaran hari ini. Ingat, siap, terus ambil gambar, terus hantar. Terus hantar. Saya rasa hantar peribadi kepada saya bolehlah. Peribadi kepada saya. Personal message kepada saya. Siap, ambil gambar, terus hantar. Jangan tunggu sampai akhir ataupun petang baru hantar. Saya tidak mahu terus. Itulah saya mulakan dengan ujian topikal dulu. Siap, terus hantar. Dan anda diingatkan anda akan ada ujian peperiksaan peringkat sekolah tidak lama lagi. Bulan September. Boleh Okey.
Oke, saya di sini. Awak boleh dengar dengan jelas? Tak ada orang jawab saya. Boleh, boleh. Eh, tu. Okey, tu. Ya, apa dia? Oh, okey. So kita tamatkan 2 minit sudah. Jadi kepada yang masih belum itu, awak boleh tengok grup masing-masing. Awak boleh tengok kepada grup masing-masing. Cikgu telah pun hantar satu salinan ataupun satu screenshot di sana lah. Awak boleh tengok di sana. Okey, so saya tutup ini ya. So kita akan mula pembelajaran kita pada pagi ini. Keluarkan nota muka surat 10. Muka surat 10. Okey, muka surat 10. Ini kita hentikan. Kejap. Saya saya buka ini visualizer dulu sekejap. Mana visualizer saya? Okay, kalau tak terang tolong beritahu. Kalau tak terang itu tolong beritahu saya.
Ya, 10. Siap, itu boleh hantar buat secara Anda, jawaban Anda. Eh, 20. Sorry, hari ini 19. Hmm, ini 10. Ya, tak, saya belum bercakap pasal itu lekat-lekat. Okey, lekat-lekat itu pun kurang baik ataupun line awak kurang baik lah. Okey, kita telah berhenti pada semalam A itu Okey, kita sekarang ya, kenapa Jessica? Awak angkat tangan? Ada soalan? Okey so ini ialah muka surat 10. Kita berhenti di contoh 9A semalam. Sekarang contoh 9B ini contoh 9. Okey, contoh 9 Jadual menunjukkan keputusan permainan rugby yang diperoleh dua pasukan dalam 10 perlawanan. Dua-dua pasukan 10 perlawanan. Ini keputusan yang diperoleh daripada setiap perlawanan. Untuk pasukan merah dia dapat keputusan 67, 66, 65, 68, 60, 71, 69, 61, 70, 60. So kalau kita tengok di sini paling kecil 60. Paling besar 71. 60 hingga 71. Kan? Paling kecil 60, paling besar 71. Kemudian untuk pasukan biru pula, kalau kita tengok biru, kalau kita tengok biru berapa dia? Dia 64, 63, 64, 65, 64, 71, 65, 66, 70, 65. Paling kecil 63 skor dia. Paling besar 71. Wow, ini lagi cantik lah. Dia punya minimum skor keputusan 63. Paling besar 71. Sama dengan tadi pasukan merah. Tapi pasukan merah tadi dia ada paling kecil 60 tapi sini 63. Kalau kita tengok macam ini macam pasukan biru lebih bagus kan keputusan. Tapi belum tahu lagi Kita perlu jawab dulu. Okey, nombor 1. Hitung min dan sisihan biawai bagi kedua-dua pasukan. So kita kena kira satu-satu Okey, untuk pasukan merah. Pasukan merah. Okey, kita nak merah. Sorry merah. Okey, so kita nak kira min. Okay, min dia. Okey, kita tambah semua. Merah itu tambah 67, tambah 66, tambah 65, tambah 68, tambah 60, tambah 71, tambah 69, tambah 70, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 data. Tambah lagi dengan bilangan data 10 di sini. Bahagi dengan 10. Bahagi dengan 10 So, saya berapa min di sini? 65.7. Saya kira sekejap Ya, tepat tepat. Okey. Mungkin saya bagilah 657 bahagi 10 so jawapan dia 65.7.
Marilyn awak betul Marilyn Mbak Bestari. Piawai. Dia kita sudah tahu kan? Dua. Punca kuasa 2. Oh, itu kuasa kedua. 67 kuasa 2 tambah 66 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 68 kuasa 2 tambah 60 kuasa 2 tambah 71 kuasa 2 tambah 69 kuasa 2 tambah 61 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 60 kuasa 2. Kira dulu ada 10 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Setiap nombor itu kuasa 2. Lepas itu bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Bukan 2, 10. Lepas itu tolak dengan min kuasa 2. Min kuasa 2. Apa itu min? 65,7. 65,7. Okey, so kira berapa dia? Sisihan piawai. Ada sesiapa boleh beri jawapan anda? Ini pasukan merah. Okey, berapa jawapannya? Mungkin line you orang bagi ni tak berapa bagus, ada yang asyik keluar. Ya, berapa min? Bukan min, sisihan piawai. 3,9. Tahniah Nur Hayati. Okey, 3,9. Tepat sekali ya. 3,9. 3,9 Okey, 3,9. Pasukan merah. Sekarang kita nak bagi pasukan biru pula. Kita guna warna biru lah. Okey, pasukan biru pakai biru lah. Okey. Okey, so kita bagi pasukan biru. Okey, pasukan biru Okey. Jadi untuk pasukan biru, awak tengok data biru inilah. Okey, sama juga cari min, cari sisihan piawai. Okey, so min. Okey, 64 tambah 63 tambah 64 tambah 65 tambah 64 tambah 71 tambah 65 tambah 66 tambah 70 tambah 65. Kira dulu. Ya, ada 10. Ada 10 Okey, kemudian bahagi dengan 10 data di sini. Bahagi. Okey, bahagi 10. So, berapa min di sini? Berapa min di sini
Oh, sekali lagi Marilyn kata 65.7. Ya, tepat sekali. 65.7. So kita tengok kalau Ming kedua-dua pasukan sama kan 65.7. Kalau kita kata banding siapa lebih baik prestasi tak dapat banding sebab Ming dia sama. Jadi Ming tidak sesuai untuk membuat perbandingan antara dua pasukan. Tapi kita boleh pakai sisihan piawai. Sisihan kecil siapa punya prestasi lebih baik. Kita tengok sisihan piawai. Semakin kecil sisihan piawai semakin bagus data itu. Okey ya. Jadi kita pun cari sisihan piawai di sini. Okey, sisihan piawai sama juga dengan tadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey, setiap nombor itu kuasa 2 kan. Setiap nombor itu kuasa 2 kan iaitu 64 kuasa 2 tambah 63 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 lagi 65 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 tambah 71 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 66 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Lepas itu bahagi dengan 10. Bahagi dengan 10. Lepas itu tolak dengan Ming. Ming dia 65.7. Jangan lupa Ming itu kuasa 2. Ya, hello. Okey, so kita cari sisihan piawai. Berapa sisihan di sini? Ada cadangan jawapan 2.53. Oh, cepatnya. Bagus. Okey, betul. 2.53 Nur Hidayah. Terima kasih. Anda betul Ya. 2.5. Okey, 2.53. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, siapa punya sisihan piawai lebih kecil? Pasukan merah ke pasukan biru? Pasukan merah ke pasukan biru? Siapa punya sisihan piawai lebih kecil? Nashita. 4 Bestari. Nashita. Halo? Boleh dengar ke? Lekat-lekat. Kenapa? Sekejap sekejap. Mungkin line saya di sini kurang bagus. Saya tukar satu lagi line tunggu sekejap. Saya tukar line saya. Okey, sekarang okey kah? Halo, boleh jawab saya sekarang okey kah? Nashita atau sesiapa Sekarang line saya okey kah? Suara saya ada lagi lekat-lekat kah? Okey sudah sebab saya tukar satu lagi line. Okey, kadang-kadang itulah saya di sini sampai ada 3 line kalau tidak mana dapat kan.
Sebab kadang-kadang ada line tak bagus, saya guna line lain dah. Saya banyak line di sini. Okey, so kalau tak jelas tolong maklumkan saya. Sekarang saya punya line ialah Fuba. Oh, so harap semua ya. No Susila Abu. Awak angkat tangan, ada soalan? Ya, ada soalan? Tertekan je. Tertekan. Oh, tertekan. Okey, okey. Jadi Nashita, siapa punya prestasi lebih baik di sini? Pasukan merah ke pasukan biru? Halo? Pasukan biru. Ya, pasukan biru lebih baik. Okey, pasukan biru lebih baik. Sebab nilai dia lebih kecil untuk sisihan piawai. Yang saya bulatkan ini, tengok. Merah 3.9, biru 2.53. Nilai pasukan biru, sisihan piawai dia lebih kecil. Jadi maksudnya prestasi dia lebih baik. Saya sudah kata tadi, semakin kecil sisihan piawai, semakin bagus. Jadi kita jawab yang kedua. Prestasi pasukan yang manakah lebih baik? Okey. Prestasi pasukan biru. Tadi itu sudah Nashita sudah jawab. Pasukan biru lebih baik. Ya, betul. Pasukan biru punya prestasi lebih baik. Sebab dia punya nilai sisihan piawai lebih kecil. Untuk Ming tidak boleh banding lah sebab Ming dia sama. Ming dia sama, tak boleh kita banding. Okey, terangkan jawapan anda. Kenapa leh? Kenapa you kata pasukan biru lebih baik? You kena buat penerangan. Inilah soalan-soalan yang kita KSSM sekarang ini ajukan lebih kepada itu. Kenapa line saya kurang bagus lagi sekarang? Line pagi ini ada masalah kah? Okay, tak apa, kita teruskan. Okey, saya kurangkan cakap tapi banyak tulis. Kerana Ming kedua-dua pasukan adalah sama tetapi sisihan piawai pasukan biru lebih kecil. Apa maksud lebih kecil? Ini menunjukkan lebih kecil itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan pasukan biru lebih konsisten. Kalau sisihan piawai dia kecil, maksudnya dia lebih konsisten. Okay. So, prestasi pasukan biru lebih baik kerana Ming kedua-dua pasukan adalah sama tetapi sisihan piawai pasukan biru lebih kecil. Ini menunjukkan pasukan biru lebih konsisten. Okay, so tulisan mesti jelas, mesti kemas. Memang kebanyakan pelajar perempuan daripada 4 bestari tulisan memang kemas. Termasuk 4 wasang lah. Saya dapati perempuan punya tulisan memang lebih kemas. Okay, berbanding lelaki lah. Okay, so jaga kekemasan tulisan. So ini adalah contoh 9B ya, contoh 9B. Jennifer Xie, Jennifer, 你可以回答我一下吗？可以的，可以。OK，你等一下，这个好了之后，你去你的 group 里面看一下今天的这一个五加 topic， 你要回答一下五加 topic 2题。OK， 好的。OK， jangan lupa kelas lepas ini kepada yang belum hantar kepada Jeku topik anda, ujian topik anda. Termasuk inilah. Ini pun perlu ambil gambar hantar. Contoh 9B ni. Ambil gambar, hantar juga. Ambil gambar, hantar. So, itu jawapan dia. Vanessa E. 4 wawasan. Ni 可以跟得到吗 Vanessa?
pandai 哎，可 sa'i. 以，可以，可 OK，以。谢谢。OK， good good。OK， 好。Okey ya, jadi harap lain kali ya, jangan putuskan panggilan saya, terutamanya 4 Bestari ya semalam. Apabila saya call rakan-rakan awak yang selalu tidak hadir itu sejak awal tahun sampai sekarang tidak pernah muncul itu. Ada pelajar saya call masuk tapi dia memang berbunyi, dia ada itulah lepas masuk itu, lepas dia bertering, dia tidak jawab, lepas itu dia putuskan. Saya rasa itu sangat tidak orang kata tidak bersopan lah. Okey ya. Dia tidak mau jawab panggilan saya. Pelajar 4 Bestari. Ada beberapa saya call semalam. Ada yang saya call tidak dapat. Dia kata dia block nombor saya. And then saya tidak dapat call masuk. Sampai begitu ke? Okay, beritahulah kepada rakan-rakan 4 Bestari yang merupakan kawan kepada mereka itu, beritahulah mereka, saya buat panggilan kepada mereka bukan nak marah, nak itu, saya nak tahu kenapa dia tidak hadir. Mungkin saya cuba nak nasihatkan mereka untuk hadir selepas ini. Bukan nak tegur, marah dan sebagainya. So tolong jangan putuskan panggilan saya. Okey. Tak perlu saya sebut nama lah. 4 Bestari ya. Ada juga pelajar tidak dapat call masuk, dia kata tidak boleh kontak saya. Apa perkataan, saya cuba sekali lagi. Saya nak bagi awak tahu, mungkin awak orang beritahulah rakan-rakan awak itu. Contoh saya call, okay. Sorry, you cannot call orang ini because of their privacy setting. Dia sudah setting secara private dia, maksudnya secara saya tak tahulah privacy setting itu apa. Maksudnya dia mungkin sudah block nombor saya lah. Saya tidak dapat call dia. Okay, so sudah. Itu cerita semalam. Okay, so ini contoh 9B ya, sudah? Halo, semua sudah? Susila Abu sudah? Elvina Enet sudah? IC? Sudah. Okay, bagus. Kalau no Susila Abu sudah, sudahlah semua yang lain lah. Okay. Okay, muka surat 11. C. Ada lagi ya. Ini perbandingan 2 kumpulan ini. Bagus ini soalan seperti ini ya. Nanti peperiksaan kali ini saya rasa pun ada soalan macam inilah, buat perbandingan. Cari min, cari sisihan, siapa lebih baik. Kan? Siapa lebih baik? Okey. Okey, baca dulu. Alright. Jadual menunjukkan markah yang diperoleh oleh Ming Chuan dan Syafiqah dalam 5 set soalan matematik. Set 1, 2, 3, 4, 5. 5 set. Markah untuk Ming Chuan, Ming Kuan 85, 96, 94, 88, 87. Untuk Syafiqah 82, 93, 96, 95, 84. Kalau kita sepintas lalu tengok macam ini, dia macam lebih kurang sama je kan? So siapa lebih baik? Injet Lau, saya lah, mungkin saya guna nama di sini ya. Ini 2 orang pelajar, ini pelajar 5 elit. 5 elit mungkin awak ada yang kenal. Okay, saya suka buat soalan. Masa buat soalan itu saya guna nama pelajar saya. Saya memang selalu macam itulah. Ini tahun lepas punya nota. So, saya mungkin nama ini saya tak tukar lah kali ini. So, Injet Lau ingin memilih salah seorang daripada mereka untuk mewakili sekolah dalam pertandingan matematik. Siapakah yang paling layak mewakili sekolah dalam pertandingan ini? Siapa yang layak? Min Chuan ke atau Syafiqah? Kalau tengok macam lebih kurang sama. Jadi kita perlu cari Min
dan sisihan piawai. Ming dan sisihan piawai. Untuk kita menengoklah siapa lebih baik prestasi untuk mewakili sekolah dalam pertandingan matematik itu. So kita buat satu-satu. Okey, yang pertama kita buat Ming Chuan. Okey, Ming dia berapa? Ming. Okey, Ming ini simbol kepada Ming lah, iaitu X kemudian ada topi di atas. Ada penutup di atas. Ini simbol untuk Ming. Okey, hanya 5 nombor saja kita tambah. 85 tambah 96 tambah 94 tambah 88 tambah 87. Okey, lepas itu bahagi 5 saja nombor kan. Senang sikit. Okey, berapa Ming? Saya tukar satu pen merah, tak berapa itu. Marilyn kata 90, tepat. Ya, betul, 90. Ini okey sikit. Okey, right. 90. Cepat Marilyn. Okey, lepas itu kita kena juga kira sisihan piawai. So saya guna terus simbol sajalah sisihan piawai. Okey, ini sisihan piawai Okey, sisihan piawai sama juga 85 kuasa 2. Setiap nombor itu kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. Lepas itu bahagi 5. Kemudian tolak Ming kuasa 2. Ming kuasa 2. Jangan lupa ada punca kuasa 2. Ada punca kuasa 2. Biarlah punca kuasa itu menutup semua. Macam ini. Punca kuasa 2. So, berapa nilai untuk sisihan piawai? 4.24 daripada Marilyn. Ya, tepat sekali. Sekali lagi betul 4.24. Terima kasih. Ini adalah Ming dan sisihan piawai bagi Ming Chuan. Ming Kuan. Okey, Ming Kuan. Okay, lepas itu untuk Syafiqah. Kita pun perlu kira satu lagi pelajar, Syafiqah. Syafiqah. Okey, Syafiqah, tengok siapa punya prestasi lebih baik untuk mewakili dalam pertandingan itu. Okey. Jadi sama juga kita kira untuk Ming. Ming. Okey, 82 tambah 93 tambah 96 tambah 95 tambah 84. Okey, kemudian bahagi dengan 5 orang. Bukan 5 orang, 5 kali 5 set peperiksaan. Okey, berapa Ming untuk Syafiqah? Berapa Ming untuk Syafiqah? Sekali lagi Marilyn dan Nur Hayati sudah berikan jawapan. Tanya 90, betul. Tengok sekali lagi Ming dia sama. Kalau Ming sama memang perkara biasa sebab dia nak beritahu kita tak boleh banding dengan Ming. Ming dia sama, macam mana nak banding siapa lebih baik kan? Itulah kita kata Ming itu tidak sesuai. Tidak sesuai untuk kita membuat perbandingan. Jadi itulah kita perlukan serakan. Serakan ialah varian sisihan piawai, julat antara kuartil, julat itu sisihan piawai. So itu kita perlukan. Okey, dan sekarang kita tengok sisihan piawai dia. 82 kuasa 2 tambah 93 kuasa 2. 96 kuasa 2. 95 kuasa 2. 84 kuasa 2. Okay, lepas itu bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Kemudian tolak Ming 90 kuasa 2. Kemudian kita buat punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Ya. So berapa sisihan piawai di sini? Wow, Nur Hayati 5.83.
Nur Hidayah pun sama. 5.83 tepat sekali ya. Terima kasih, tepat sekali. Tepat sekali ya. Ini sorry. Ini dia. So, Ming Chuan dengan Syafiqah punya Ming dan Sisihan Piawai. Jadi siapa punya prestasi lebih baik? Siapa boleh Cikgu Lau pilih untuk mengikuti pertandingan? Yes, Ming Chuan. Sebab dia punya nilai sisihan piawai lebih kecil. Tengok 4 lebih kecil daripada 5. Jadi maksudnya prestasi Ming Chuan lebih baik. Jadi Cikgu Lau kena pilih Ming Chuan untuk menyertai pertandingan matematik. Terima kasih Marilyn. Okey, baguslah. Maksudnya awak sudah faham di sini ya. Okey. So, dia punya soalan, siapa yang layak? Okey, Ming Chuan layak. Ming Chuan layak. Tak perlu cerita nak Ming Chuan layak. Okey. Kerana apa? Sisihan piawainya lebih kecil. Cukuplah. Kita tidak perlu lebih kecil dan mungkin boleh tulis lebih kecil dan lebih konsisten. Kalau sisihan piawai lebih kecil, maksudnya dia lebih konsisten. Boleh. Macam ini. Okey, Ming Chuan layak untuk menyertai pertandingan matematik. Kerana sisihan piawainya lebih kecil dan lebih konsisten. Sisihan piawainya lebih kecil dan lebih konsisten. Berbanding dengan Syafiqah. Kalau nak tulis lagi lah, berbanding dengan Syafiqah. Boleh. So ingat kena jawab dia. Kalau tidak jawab tak boleh ya. Okey. Satu lagi contoh. Okey, minggu depan kita akan habiskan bab ini ya, sikit lagi. Dan lepas itu kita akan buat ulang kaji lah. Kalau boleh kita akan buat ulang kaji. So anda punya buku kerja kena sambung buat sampai bab 8 sebab saya tak berapa bincang sebab you sudah ada jawapan. Kan saya sudah bagi jawapan sekali kan. Jadi itu saya tak banyak bincang tentang itu. Saya akan cuba sediakan soalan lah untuk ulang kaji kita. Untuk ulang kaji kita. Ulang kaji untuk peperiksaan pertengahan penggal 2. Okey, sudah. Okey, kita pergi ke D ya. Pergi ke D. So saya rasa lepas D itu kita akan berhentilah. Cukup sudahlah. Sudah lebih 1 jam lebih ya. Okey. Saya faham kepada pelajar yang ikut dari awal sampai akhir mungkin 1 jam setengah itu terlalu panjang. So saya cuba untuk soalan ini lepas itu kita berhentilah untuk D ini ya. Jadi sebelum terlupa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini ya. Ucap dulu takut nanti lupa. Okey, kita pergi ke D ya. Ini dia. Ya, ini. Okey. Di mana?
Okey, diberi set data 20, 16, 4, 12, 20, 28, P dan Q. So di sini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nombor. Ada 8 nombor di sini ya. 8. 8 nombor ini min dia 20. Min telah beri. Varian 84 telah beri. Dan dia suruh kita, minta kita cari nilai P dan Q. Dengan keadaan Q lebih kecil daripada P. Okey. Jadi kita diberi min kan. So bagaimana nak cari min bagaimana nak cari min? Dia kata min ialah 20. Bagaimana cari min untuk 8 nombor ini? Kita tambah semua. 20 tambah 16 tambah 4 tambah 12 tambah 20 tambah 28 tambah P tambah Q. Dan di sini ada 8 nombor. So kita bahagi 8 dan dia sama dengan 20. Okey. Jadi ini perlu ada sedikit kemahiran algebra lah. Ini pindah ke sana taraf kan. Okey, yang atas ini nombor kita tambah dulu. Nombor ini. Semua nombor. 20, 30, 40, 50, 60, 100. Tahu 100. Tambah semua 6 nombor ni berapa? Okey, 100. 100 tambah P tambah Q sama dengan 160. 8 pindah ke kanan taraf 20. 8 taraf 20, 160. Dan P tambah Q sama dengan 60. Saya pindah 100 ke kanan, tolak. 160 tolak 100, tinggal 60. So, ini persamaan 1. Memang kalau ada dua pemboleh ubah, mesti ada 2 persamaan. Nanti kita kena selesai. Selesai persamaan linear ini. Awak belajar persamaan linear dalam tingkatan 1 dulu. Okey, lepas itu kita satu lagi variance. Apa rumus variance? Variance, dia kata variance itu sama dengan 84. Variance itu 84. Okey ya. Variance apa itu variance? So, bagaimana nak cari variance? Setiap nombor itu kuasa 2, kan? Dan dia tidak ada punca. Kalau sisihan piawai baru ada punca kuasa 2. So, ini tak ada. So, setiap nombor kuasa 2. So, 20 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tambah 28 kuasa 2 tambah P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Ada 8 nombor. Okey, lepas itu bahagi dengan berapa sini? 8. Bahagi dengan 8 nombor. Kemudian jangan lupa tolak min kuasa 2. Min berapa? Min 20. Kita beri min 20. So, pakai 20. Dan dia sama dengan 84. Okey, sama dengan 84. Okey, jadi saya pun teruskan di sini. Atas itu nombor semua berapa? Ini kena kira sekejap. Okey. Okey. 20 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, 12 kuasa 2, 20 kuasa 2, 28 kuasa 2. Jadi jumlah dia 2000. Atas 2000 tambah 2000 tambah Q kuasa 2
bahagi 8 tolak 400 sama dengan 84. 20 kuasa 2, 400. Okey, sambung. 2000 tambah P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 sama dengan 84 tambah 400. Saya pindah 400 ke kanan menjadi tambah. Lepas itu tarap dengan 8. Pindah 8 ke kanan, tarap. Okey. Jadi P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 sama dengan berapa jumlah? 480. Okey, 3000. Ya, 3872. Okey, ini jumlah, ini dia. Lepas itu kita 2000 kena pindah lagi ke kanan. Jadi tolak kan? Tolak 2000. Jadi P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 dia akan sama dengan 1872. Ini persamaan nombor 2. Persamaan nombor 2. Okey. Jadi kita ada dua persamaan. Macam mana nak selesaikan? Salin dulu. Kita akan bincang bagaimana nak selesaikan. Ini memang ada sikit rumit lah sebab dia ada kuasa 2. Nanti kita perlukan pemfaktoran. Okey, salin dulu. Okey, sudah? Jadi saya keluarkan semula. Okey, di tepi ni ya. Okey, so tadi persamaan satu kita P tambah Q sama dengan 60 kan? Okey, so saya susun semula P itu sama dengan 60 tolak Q. Pindah Q ke kanan. Okey. Ya, so ini persamaan 3 lah. Okey, daripada ini ya. Okey. So saya cuba saya cuba ganti persamaan 3 ini ke dalam persamaan nombor 2. Nombor 2 punya persamaan kita tadi apa dia? P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 sama dengan 1000. So apa nilai P? P ialah 60 tolak Q. P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 sama dengan 1872. So kita ganti P ini dengan 60 tolak Q. 60 tolak Q. 60 tolak Q. Okey. Okey, so berapa Q? Okey. Jadi anda boleh pakai kalkulator terus. Ini kalkulator terus saya. Saya guna 60 tolak Q. Boleh nampak ke? 60 tolak Q. Ini kalkulator tak ada Q, so saya guna X 60 tolak S kuasa 2 tambah S kuasa 2. Itu ialah Q kuasa 2 lah. 60 tolak Q kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Sama dengan 1872. Tekan shift
tekan soft, shift soft. Lepas itu sama dengan dia akan keluar. Tengok Q saya 20, Q saya 24, Q 24. Nah, so lepas saya dapat Q pula, saya sekarang kena cari P lah. Jadi ganti Q itu 24 ke dalam 1, persamaan 1 katakan. Okey, so persamaan 1 tambah Q 60 kan. Jadi kalau Q 24, kita ganti Q itu 24. Jadi berapa P ya? P itu ialah 36. Dah dah. P 36 langkah panjang sikit. Q 24. Memang Q lebih kecil daripada P lah kalau kita tengok di sini. Okey, sekejap saya kecilkan sikit supaya boleh nampak keseluruhan. Ya, sekarang boleh nampak keseluruhan soalan ini ya, jawapan dia. Okey, dah semua? Okey, sudah? Halo? Sudah semua? Sudah. Pagi ini ya, awak ambil gambar muka surat 10 dan muka surat 11. Satu murid, dua gambar. Muka surat 10, muka surat 11. Muka surat 10, muka surat 11. Dua muka surat hantar ke dalam grup masing-masing. Hantar ke dalam grup masing-masing. Okey, itu satu. Yang kedua, jangan lupa hantar anda punya ujian topikal. Ujian topikal hantar kepada saya sendiri. Secara peribadilah kepada cikgu. Untuk ujian topikal. Tapi untuk muka surat 10, 11 ini, awak hantar dalam grup masing-masing. Grup masing-masing. Okey ya. So, kalau anda sudah siap, anda sudah boleh left group. Terima kasih ya. Jumpa minggu hadapan. Yang belum itu, teruskan. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.